Santapan jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita dapat meneruskan selepas ulang kaji kita pada hari semalam bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Arif Musa. Kita ingin menyambung kepada halaman 254 daripada surah Ar-Ra'du, surah Guruh, surah yang ke-13, untuk sama-sama kita melihat apakah peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sentiasa dipimpin hidayah sebagaimana kita doakan dalam surah Al-Fatihah sebentar tadi bersama Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, kita memulakan hari ini ada di kalangan sahabat kita yang sudah pun memulakan persekolahan bersama anak-anak ya, PDPR ya, perlu menguruskan tapi dapat juga ya bersama pada hari yang berbahagia ini. Jadi alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu taala. Kita doa dengan doa ringkas kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita doa Allah tambahkan ilmu kita dan kita saksikan apakah sinopsis halaman 254, iaitu daripada ayat yang ke-35 kita akan melihat kepada perihal syurga ya, ciri syurga, sikap ahli kitab terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga beberapa pendapat yang tidak benar yang kita akan lihat bersama sehingga ayat 39. Kemudian pada ayat 40 kita akan melihat tugas Rasul sebagai kesimpulan surah ini adalah menyampaikan syariat Allah yang menjadi saksi untuk kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan hisab dan memberi keputusan antara para hamba serta menggagalkan makar ataupun perancangan jahat orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah peringatan daripada Allah di hujung surah Ar-Ra'du yang turun di Mekah zaman Makkiyah, memberi semangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga memberi semangat kepada kita agar terus beriman dan memperjuangkan iman bersama Al-Quran dan memperjuangkan Al-Quran. Kita baca dahulu daripada ayat 35 hingga 38. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton sahabat-sahabat Al-Quran yang terus setia dalam My Quran Time baca faham amal. Kita terus sebarkan penonton di Facebook, boleh tekan butang share di bawah itu. Sama-sama kita sebarkan Al-Quran kepada sahabat-sahabat kita di luar sana mungkin sedang mencari-cari nak tengok apa tengah hari ini sebelum nak masuk waktu zuhur ini. Mudah-mudahan mereka dapat tengok My Quran Time, rancangan-rancangan
yang memberikan faedah kepada kita semua. Dan tadi Ustaz Fadil sebutlah sinopsis tadi macam mana kita semua ini memang perlu merancang dalam kehidupan kita, tetapi rancanglah perkara yang mengundang kebaikan, dan mudah-mudahan natijahnya kita mendapat kebaikan. Jangan rancang kita buat jahat, sesuatu konspirasi. Kita belajar surah Yusuf kerana akibatnya jelas, hakikatnya sebagaimana cerita surah Yusuf yang kita dah belajar sebelum ni. Akhir surah Ar-Ra'd, sama-sama kita baca daripada ayat 35 hingga 38 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah ayat daripada surah Ar-Ra'd ayat 35 hingga 38 yang dibacakan sebentar tadi untuk sama-sama kita menyambung kefahaman kita daripada surah Ar-Ra'd. Semalam kita sudah pun mengulang kaji pada hari Jumaat. Allah menyatakan, ya, maksudnya pada hari Jumaat kita membaca ayat 34. Allah menyatakan tentang balasan kepada mereka yang kufur kepada Allah, yang tidak berpandukan hidayah, ya, yang tidak berpandukan hidayah. Mereka ini buat macam-macam, termasuklah makar, ya. Apa maksud makar? Iaitu perancangan jahat, ya, perancangan jahat, iaitu untuk menghalang daripada orang kepada jalan kebaikan. Jadi itu sebabnya dalam hidup kita, tuan-tuan, kalau kita tidak buat baik, jangan kita merancang jahat.
Ya, maksudnya kita doa, kita sentiasa merancang baik ataupun menyokong perkara yang baik. Jangan kita pula yang menyebar-nyebarkan perkara permusuhan dan perkara dosa. Maka apakah ganjaran bagi tuan-tuan pada kita semua bila bersama dengan al-Quran, bersama dengan mesej risalah daripada Rasul? Allah menyatakan mathalul jannah, ya, perumpamaan jannah itu allati wu'idal muttaqun, ianya dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi bila menggunakan perkataan mathal ini juga digunakan pada ayat ke-6 daripada surah Ar-Ra'd, ia adalah satu perkara yang perlu kita bayangkan. Allah minta kita bayangkan jannah ini menggunakan mata, menggunakan pemikiran kita. Apa yang kita bayangkan itu terhad, tetapi jannah itu lebih daripada apa yang disampaikan. Yang pertama apa? Tajri min tahtihal anhar, iaitu di bawahnya ada sungai mengalir. Itu sebabnya ustaz, ya, kalau kita bercakap tentang rumah yang indah, ialah bukan sekadar ada longkang, ya, bukan sekadar ada bathtub, kan, tempat mandi itu, tetapi orang kata kalau orang kaya ni dia ada kolam. Kolam dia akan tengok, ada kolam lah, kaya ni, kan. Tapi kalau di dunia ini, kalau kaya, orang akan persoalkan mana dia dapat duit, kan. Tetapi bila di akhirat nanti bukan sekadar kolam, tetapi dapat sungai, ustaz. Di bawahnya ada sungai. Ukuluha, ini menarik ustaz. Ukuluha daimu wa dhulluha, ya, iaitu makanannya itu daim. Daim ini maksudnya berkekalan ataupun sentiasa ada. Dan bila bercakap tentang sentiasa ada ini dalam bentuk yang positif, ada juga yang kita makan ustaz, ya, dapat buah contohnya. Ada buah yang masam, ada buah yang manis, kan. Ada buah yang mungkin okey, ada yang tak okey. Ada makanan yang kita suka, sedap. Ada makanan yang kita tak sedap, ataupun ada makanan yang segar kemudian dah lama selepas itu basi pula, ya, busuk pula. Tetapi makanan di syurga ini daimun wa dhilluha, dan juga sentiasa teduh, ya, sentiasa teduh. Dan ini perumpamaan yang terutama di tanah Arab itu, bila dapat pelbagai makanan, bila dapat teduhan, ya, pasal tanah Arab ni tak banyak pokok, ya, maka kesannya ialah itu adalah satu nikmat besar. Kita juga sama, ya, kalau kita dapat kebun ustaz, ya, kalau kita ada kebun ke, kebun durian ke, kebun apa lagi ustaz, kebun manggis ke apa sebagainya, kita rasa wah ini orang kaya ni, kan. Maka Allah beritahu perkara ini ditawarkan pada siapa? Tak semestinya orang itu banyak duit, tetapi orang itu banyak takwa. Ini yang disampaikan pada ayat ini. Tilka uqbal ladina taqaw, sekali lagi Allah ulang, ini adalah tempat pengakhiran bagi orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirin nar, ya, bagi orang yang kafir neraka. Pendek saja Allah ceritakan, pasal tak payah cerita panjang-panjang, ya, pasal nikmat ini panjang sikit agar kita bersemangat untuk memperjuangkan takwa dalam kehidupan kita seharian. Pada ayat yang ke-36, ya, Allah memberitahu tentang realiti orang yang diberikan kitab. Siapa? Di kalangan orang Yahudi, orang Nasrani. Perangai mereka, apakah respon mereka? Yafrahuna bima unzila ilaik. Mereka amat bergembira dengan apa yang diturunkan kepadamu, iaitu apa? Al-Quran. Tetapi sebahagian daripada mereka, wa minal ahzabi man yunkiru ba'dah, sebahagian daripada mereka dia engkar sebahagiannya. Dia bukan tak suka semua Al-Quran, dia engkar sebahagiannya sahaja, terutama bab risalah. Ya, bab risalah. Pasal mereka ni ustaz, ya, kalau mereka tunggu-tunggu, orang Yahudi dan Nasrani ni dia tunggu-tunggu kalau orang Bani Israel ataupun Yahudi jadi rasul, mereka sukalah, kan. Tapi pasal Nabi Muhammad ini bukan daripada Bani Israel, mereka susah sikit nak menerima risalah. Percaya pada Allah, percaya pada Quran tu dia percaya sebahagiannya, ya, sebahagian lagi tak percaya pasal ia datang diturunkan kepada nabi yang bukan daripada geng mereka. Pasal saya tak suka dia, saya akan ketuk dia. Tapi kalau saya suka sangat pada dia, saya akan puji lambung dia. Perkara ini yang kita nak belajar ustaz, ya, zaman sekarang ini. Kalau kita bertemu dengan orang yang membawa kebenaran, kita suka kebenarannya, bukan dengan orangnya. Pasal kalau kita taksub dengan orangnya, maka jadilah seperti orang Yahudi Nasrani. Dia taksub sangat pada Nabi Isa. Nabi Isa baik tu, kan, buat baik. Masalahnya ialah dia taksub pada Nabi Isa sampai dia angkat menjadi Tuhan.
ya, sehingga menidakkan kebenaran yang datang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran penting ustaz ya, yang kita tidak mahu berulang lagi sepanjang sejarah. Allah dah beritahu dah jelas pada halaman 254 ini, jangan terjatuh ke dalam lembah ketaksuban dalam kehidupan. Quran Islam amat tinggi. Bawahnya itu ada manusia yang membawanya. Manusia ini tertakluk kepada kesilapan dan juga kebenaran. Tetapi jangan sampai kita pegang orang samakan dengan Islam dan Quran. Itu yang menyebabkan berlakunya Yahudi jadinya Nasrani dalam sejarah. Kata Allah, qul innama umirtu an a'budallah. Jelas ustaz ya. Katakanlah aku diperintahkan ya untuk beribadah hanya kepada Allah, bukan menghambakan diri kepada selebriti, bukannya untuk saya menghambakan diri kepada orang-orang tertentu. Wala usyriku bih, wala usyrika bih, iaitu aku tidak akan syirikkan. Ini mesej yang jelas, ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab, iaitu kepadanya aku menyeru semua manusia. Saya nak ajak tuan-tuan semua kita ustaz ya, bukan mengajak pada Fazrul ke ya, bukan mengajak pada Ustaz Tirmizi, tapi kita nak mengajak kepada ilaihi, kepadanya sahaja, dan kepadanya lah kita nak balik kampung. Kan, kepada Allah sahaja yang kita nak jumpa, nak kembali, yang kita rindu ya. Kerana apa? Kerana Allah lah yang menolong kita, dan kita tidak akan berikan ya ketaatan kita ataupun ibadah kita kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah ayat 36. Ayat 37 menjelaskan tentang Quran yang kita baca. Ya, bagaimana kita boleh menjaga ketauhidan kita ya, tidak mudah taksub ya. Ini adalah disampaikan pada ayat 37. Kita baca sekali lagi bersama Ustaz Tirmizi. Baik, betul menarik sekali apa Ustaz Fah sebut tentang pertama sekali kita letak agama atas sekali. Ke bawah tu ada pendakwah, ada manusia yang bermacam-macam kan. Jangan kita jadi macam orang Yahudi. Mereka nak arah agama ikut tunjuk sendiri dia. Nak nabi ikut tunjuk sendiri, tapi tak ikut pun, masya-Allah. Baik, kita baca ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau menurut kemahuan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini menjelaskan tentang Al-Quran ya, wa kadzalika ya, demikianlah, iaitu kami menurunkannya. Turunkan apa? Al-Quran sebagai satu anugerah. Maksudnya ia adalah amat suci. Quran Islam ini daripada Allah, dia melangkau daripada manusia, daripada saya, daripada kita semua tuan-tuan. Kita rendah ya. Quran ini tinggi, tetapi Allah anugerahkan kita ini sebagai satu hadiah daripada Allah, hukman arabiyya. Hukman arabiyya, ada dua istilah di sini, iaitu yang pertama sebagai sumber hukum. Hikmah ini ustaznya, hukum ini maksudnya dia adalah penuh dengan kebijaksanaan. Dalam masa yang sama dia adalah suatu yang tepat ya. Makin kita bersama dengan Al-Quran, cara berfikir kita lebih tepat ya, dan bijaksana. Bukan bijak sini, bijaksana. Kita tengok penuh dengan hikmah, kita penuh dengan wisdom, bukannya kita membuat keputusan membuta tuli ataupun ikut pada perasaan. Itu yang menyebabkan taksub oleh orang Yahudi Nasrani, dan kita mungkin tak jadi Yahudi Nasrani, tetapi ada ciri itu jika sifat Al-Quran ini tidak diambil
ya, iaitu cara kita membuat penilaian. Orang yang bijaksana ini dia boleh membuat penilaian berdasarkan kepada kebijaksanaan Al-Quran, anugerah daripada Allah. Yang pertama. Yang kedua, Arabian. Apa maksud Arabian dalam bahasa Arab? Ya, kerana bahasa Arab yang kita baca, ustaz ya, kita belajar tajwid, baca betul-betul, dia menjana cara fikir, cara kita menyusun sesuatu perkara, ya. Pasal kalau kita dalam keadaan berbuat dosa, ustaz ya, lepas tu baca Quran tu jadi tunggang langgam. Tak fokus je pun, ustaz mungkin ada pengalaman ustaz ya, ataupun mungkin ustaz boleh nasihat sikit. Tak fokus saja pun boleh silap kan. Betul. Ataupun surah Al-Kahfi, saya punya pengalaman lah. Surah Al-Kahfi dah baca setiap minggu kan. Kalau minggu itu ada sesuatu yang dibuat yang tak kena, bersedialah dia baca tunggang langgang tersebut kan. Ustaz, sekali Ustaz, masa Imam Tarawih bulan Ramadan kan. Ya. So sekali tu pergilah bazar Ramadan. Subhanallah. Pergi bazar Ramadan, tengok macam-macam, bukan kuih saja kan, macam-macam ragam manusia ni dengan laparnya sebagainya. Malam tu gelap semua. Gelap, tak nampak apa yang dah dibaca, yang dihafal tu, murajaah tak nampak, gelap. Betul. Subhanallah. Ya, jadi penting sangat kita menghargai kepada Al-Quran ini, hak-haknya ini. Inilah ciri Al-Quran. Dan kalau kita ikut pada hawa nafsu, ikut hawa nafsu tu apa? Maksudnya tidak bijaksana, tidak berasaskan kepada bahasa Arab Al-Quran, tidak jaga makhrajnya, tidak jaga hak-hak Al-Quran itu sendiri. Kesannya ialah seseorang itu tidak ada wali dan tidak ada waqa, tidak ada pelindung, tidak ada sesuatu yang menjauhkan dia daripada bahaya di dunia dan juga di akhirat, ya. Asasnya apa? Lawan kepada hawa nafsu ini adalah ilmu. Bila kita ada ilmu, bila ada masalah, ada kita kata nak sokong A ke nak sokong B, kita tahu saya nak sokong Quran. Kan, Quran ini ada kebenaran. Kalau A ada kebenaran, saya sokong. Kalau B ada kebenaran, C ada kebenaran, saya akan sokong. Bukannya mengikut perasaan, taksub. Itulah yang berlaku kepada orang Yahudi, Nasrani. Awalnya mereka ini mendapat hidayah, tetapi kerana mereka tidak jaga perasaan mereka, tidak berteraskan kepada ilmu daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, membawa kepada perkataan pilihan kita. Sama-sama kita saksikan, iaitu perkataan kita mathala, iaitu misal ataupun perumpamaan, 169 kali disebut di dalam Al-Quran. Jadi ini adalah perkataan yang kita baca di awal ayat 35 sebentar tadi. Allah suruh kita bayangkan keindahan di syurga itu dengan teduhnya, dengan nyamannya, dengan makanan yang sedap-sedap, tidak akan basi ataupun menyakitkan, sakit perut dan sebagainya. Allah suruh kita bayangkan kerana kalau kita sedang dalam kepayahan sekarang, tuan-tuan, dalam kepayahan ekonomi yang ada sekarang, pelbagai cabaran yang ada, jangan lupa bahawa kita kepayahan ini sementara sahaja, tetapi teruskan bertakwa. Ya, jangan kita pasal alang-alang dah susah, baik saya give up, bukan. Kita akan membina takwa kita, dan salah satunya ialah dengan kita menghargai Al-Quran ini sendiri. Jadi kita berehat sebentar, kita kembali dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kita banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan terima kasih kepada semua penonton-penonton kerana terus istiqamah dalam My Quran Time, baca, faham dan amal. Saya sempat Safas melihat tadi komen-komen di Facebook, antara Nur Syarin Mansur. Masya-Allah, itulah yang sangat istimewa jika dibuat siaran secara live, kerana sangat terkesan pada isu-isu semasa. Alhamdulillah. Dan juga lepas itu tazkirah Asiah Hussein, jauhi taksub, dan Al-Quran, dan juga daripada sahabat-sahabat lain, Al-Quran, As-Sunnah. Kita kembali kepada Al-Quran Sunnah. Apa jua pertelikahan berlaku, kita kembali kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang sentiasa sabar, sentiasa bertabayun. Kata Ustaz Said Nursyah, jangan tibayun, tabayun. Kita tabayun dahulu,
dan kita diam itu lebih baiklah daripada kalau kita bercakap yang boleh menimbulkan lagi fitnah ataupun kesan yang buruk. Alhamdulillah, hari ini sebelum kita kembali kepada ayat-ayat kita nak belajar ayat-ayat Al-Quran, kita nak ambil sedikit tajwid pada hari ini, iaitu kita nak ulang kaji ataupun kita nak sambung bab mad munfasil. Hukum al-mad al-munfasil. Kita dah belajar mad muttasil. Hari ini kita nak belajar hukum al-mad al-jaiz al-munfasil. Mad munfasil, boleh sebut mad munfasil pun tak apa. Bagaimanakah mad munfasil terjadi? Ia terjadi apabila huruf mad, bila sebut huruf mad tu alif waw ya lah, mad tabi'i tu alif waw ya, ada alif sama ada alif, waw dan ya bertemu dengan hamzah. Bertemu dengan hamzah. Bezanya dengan mad muttasil, mad wajib dalam satu kalimah. Adapun mad munfasil, huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Dalam dua kalimah, iaitu perkataan pertama itu huruf mad sama ada alif waw ya berada di hujung perkataan yang pertama, kemudian awal perkataan kedua itu adalah huruf hamzah. Iaitu ketika bacaan wasal, dia berlaku ketika bacaan sambung pada mad munfasil. Hukumnya dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat mengikut riwayat kita lah Imam Hafs an Asim daripada jalan ataupun tariq Asy-Syatibiyah. Kita baca 4 ataupun 5 harakat. Dan dinamakan mad jaiz munfasil. Juga dinamakan mad jaiz. Jaiz tu kenapa disebut jaiz? Kerana harus dibaca dengan lebih daripada 2 harakat mad asli ataupun mad tabi'i. Kerana ada juga khilaf di kalangan apa? Khilaf di kalangan para qurra yang bacanya 2, ada yang baca 4 dan 5 dan sebagainya. Namun kita, bacaan kita, ingat riwayat Hafs an Asim, kita membacanya dengan 4 dan 5 harakat. Tengok contoh ayat 36 tadi. Yafrahu walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik bima unzila. Bima, hujung perkataan bima itu ada alif, ada alif mad bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan. Sebab itu disebut munfasil. Dia bercerai antara apa? Perkataan bercerai antara huruf mad dengan huruf hamzah. Contoh yang kedua, qul innama umirt. Qul innama umirt. Huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan. Juga misal ataupun contoh yang ketiga, wala usyrika bih. Wala la, ada alif di situ dan selepas itu bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 perkataan, disebut sebagai mad jaiz munfasil. Sebab tu diletak tanda, tanda apa? Tanda mad di atas apa nama ni, huruf mad tersebut, menandakan isyaratnya bacaan itu dibaca dengan panjang, bahkan lebih daripada 2 harakat. Baik, sedikit banyak Ustaz. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi. Mad jaiz munfasil ya, pada kalimah yang berbeza Ustaz ya. Alhamdulillah, kita sudah pun belajar sebentar tadi bagaimana untuk kita memahami ya cara bacaan. Moga-moga ya bacaan ini dalam Arabiyah ya, dengan bahasa Arab yang jelas, ia membantu kepada bagaimana kita menenangkan diri kita, dan juga apabila kita faham bahasa Arab yang kita baca itu, ia akan menyebabkan kita mendapat cara pandang kebenaran al-haq ini dengan jelas, sebagaimana Allah nyatakan dalam ayat yang telah kita baca sebentar tadi, ayat 37, wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Hukman itu penting Ustaz ya. Pasal kadang-kadang kita cara membuat keputusan itu mungkin kurang hikmah ya, kurang tepat, ataupun kadang-kadang sepatutnya kena ambil keputusan sekarang tapi kita lewat-lewatkan. Quran bila kita banyak membaca dengan penuh tadabbur ini memberi barakah, sehingga kan kita akan being push ya, akan ditolak oleh Allah SWT, dipimpin. Itu istilahnya al-muhtadun, yang kita harapkan Allah pimpin kita pada setiap masa. Dan itu yang Allah cakap, Allah ni sebagai wali, Allah ini sebagai waq ya. Tetapi kalau siapa yang tidak kembali kepada al-Quran,
tidak ada wali daripada Allah, tidak ada pelindung dan tidak ada waq, iaitu menjauhkan daripada bahaya-bahaya di dunia dan juga di akhirat. Ayat yang telah kita belajar ataupun baca sebentar tadi sebelum kita menyambung adalah ayat 38. Walaqad arsalna, sesungguhnya kami telah mengutuskan beberapa rasul sebelum engkau, kami berikan pada mereka isteri dan zuriat keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu bukti mukjizat melainkan dengan izin Allah. Setiap masa ada kitab ketentuan daripada Allah. Apakah mesej penting yang menarik ayat ini ustaz ya? Satu lapis Allah cakap nabi rasul ini manusia biasa. Nah, dia adalah dia punya kehidupan berkeluarga dengan zuriat satu. Lapisan kedua, wa makana li rasulin, yang manusia ini, rasul ini ada diberikan ayatin illa biiznillah, tidak diberikan mukjizat kecuali dengan izin Allah. Ya, kalau zaman sekarang ni manusia ada yang ada keluarga, kemudian diberikan ilmu berdasarkan kepada mukjizat al-Quran untuk berdakwah, ya. Tetapi lebih tinggi daripada itu ialah likulli ajalin kitab, iaitu pada setiap masa ini ada ketentuan di Lauh Mahfuz, iaitu daripada Allah berkaitan dengan Quran, berkaitan dengan Islam kita ini melangkau daripada pendakwah itu sendiri, dan bawah sekali adalah kehidupan personal. Jadi ini kalau kita tengok ayat 38 ni amat menarik ustaz ya. Maksudnya dalam kita beragama, kita kena ingat Islam dan Quran ini paling tinggi. Di bawahnya itu ada manusia yang menjadi pendakwah, dan bawah lagi pendakwah ini dia ada kehidupan berkeluarga, personal dalam hidupnya. Mungkin betul, mungkin ada yang tersilap. Ya, kalau rasul ini dipeliharalah, tetapi kalau pendakwah ke manusia ini yang kita mungkin selalu ikuti perkembangannya, dia mungkin ada masa betul, ada masa tersilap. Jadi kalau katakan yang orang ini tersilap, jangan samakan dengan kitab. Kitab tetap betul, tidak tercemar. Pasal ada orang kata kalau saya suka pada seseorang, sekali dia ni menunjukkan akhlak yang tak bagus, tak payahlah Islam ke baca Quran, tak payah lagi lah, kan? Itu maksudnya kitab dan juga orang yang ada pasangan manusia biasa ini kita samakan. Quran tidak sama dengan manusia ustaz ya. Kalau katakan saya sampaikan tadabbur ini, sebenarnya saya masih manusia biasa ya. Jadi kena asingkan kitab Quran suci, saya tak suci. Jadi dengan itu mudah tuan-tuan mengasingkan perkara tersebut. Jangan sampai kita mencampur adukkan sehingga merosakkan cara kita beragama ya. Saya tengok Fas Tok Guru arwah almarhum Tok Guru Aziz bila dia mengajar bab ikhlas, kata saya mengajar bab ikhlas ni boleh jadi saya ikhlas, boleh jadi saya tak ikhlas. Betul. Jangan mentang-mentang abang mengajar bab ikhlas je, oh ikhlas dia pun. Betul. Tidak. Tapi kita tidaklah suuzon kata dia tak ikhlas, jangan macam tu. Betul. Cuma itulah manusia. Ya. Itu sebabnya bila kita letakkan ayat 38 itu, 3 tahap itu menyebabkan apa? Pendakwah ustaznya, cara dia bercakap pun tak adalah cakap saya ni lebih suci daripada awak. Contohnya kan. Tak adalah marah-marah kan. Tuan-tuan ni tak faham surah Ar-Ra'd tu, nak masuk neraka ke? Tak ada je cakap begitu. Pasal apa? Pasal saya pun di bawah Al-Quran ini. Maksudnya ialah apa? Saya pun sebenarnya tuan-tuan tengah belajar bersama. Cuma hari ini boleh cakap sikit, Allah izinkan, dapatlah tuan-tuan mendengar, tapi tertakluk kepada kesilapan yang kita doakan Allah pimpin, iaitu Allah ni wali dan Allah menjauhkan kita daripada kerosakan waq pada ayat 37. Kita sambung pada ayat 39 hingga hujung surah Ar-Ra'd. Silakan Ustaz. Ada sambung Ustaz? Ada sambung. Okey. Sambung ayat 39 sehingga terus akhir sampai surah Ar-Ra'd tu sampai muka surat yang ke-255, satu ayat, iaitu ayat terakhir 43 dalam surah Ar-Ra'd. Kita baca lagu nahwu insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب
عليها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah ayat 39 hingga akhir surah Ar-Ra'd ayat 43. Allah menjelaskan kepada kita yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghancurkan, menghapuskan siapa yang Allah nak hancurkan, dan kemudian wa yuthbit, Allah meneguhkan ya kepada siapa yang Allah nak teguhkan berdasarkan kepada ketentuan daripada Lauh Mahfuz di dalam kitab di atas sana. Wa indahu ummul kitab, Allah cakap, dan di sisi Allah lah ada ummul kitab. Segala-galanya apa yang berlaku di dunia ini, termasuklah COVID-19 yang berlaku sekarang ini tuan-tuan, sebenarnya Allah tahu, sudah tercatat, tetapi apakah yang perlu kita sikapi? Kita kena balas ataupun respon dengan takwa, berteraskan kepada panduan al-Quran yang Allah turunkan sebagai mukjizat. Ayat 40 Allah menyatakan wa imma nuriyannaka ba'dalladhi na'iduhum, ya, dan sesungguhnya jika kami memperlihatkan kepadamu sebahagian sisaan yang kami ancamkan kepada mereka atau kami matikan engkau, sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan. Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sahaja hukuman itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ketentuan. Yang penting orang ini beriman, tidak beriman, percaya, tidak percaya. Tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam al-balagh. Apa maksud al-balagh? Menyampaikan sampai orang faham di hati. Itu tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tugas bagi kita sebagai umat Nabi, iaitu kita nak balagh, kita sampaikan. Tuan-tuan faham daripada My Quran Time ini, boleh kita kongsi-kongsi kan dengan anak ke, dengan keluarga ke, oh saya faham ini, apa yang abang faham daripada ayat sekian. Kita sampaikan. Kerana apa? Kerana ini tugas Nabi dan ini tugas kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alainal hisab. Tapi jangan kita hisap. Jangan kita pula yang menghukum maksudnya. Kita hanya menyampaikan sahaja. Jadi dengan itu kita tidak akan stres. Kalau tidak kita akan stres Ustaz. Ya, kalau betul. kita nak apa yang kita faham sama dengan orang lain faham, padahal sebenarnya kita tugasnya menyampaikan sebaik mungkin kaedahnya, bahasanya, ya, cara ia, contoh-contohnya dalam kehidupan. Dalam ayat 41 Allah menyatakan tentang satu ancaman kepada orang-orang yang melawan kepada kebenaran. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Maksudnya apa? Allah menampakkan kami mendatangi bumi ini, kami menguranginya daripada tepi. Apa ke maksudnya ni kan? Maksudnya ialah apa? Allah boleh ya melaksanakan apa? Mekah itu di tengah, ya. Kebenaran akan menyebabkan kezaliman di Mekah itu makin lama makin hancur, bukan daripada tengah tapi daripada tepi. Apa maksud daripada tepi? Satu ialah daripada Habsyah, daripada Madinah. Kebenaran akan masuk sehingga kan akhirnya Mekah itu ditakluk. Ya, akhirnya Mekah itu ditakluk oleh kebenaran. Dan Allah menyatakan wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmi. Ini adalah ketentuan Allah. Ini cara Allah menyusun kemenangan. Di mana ada orang-orang yang bersama dengan kebenaran ini yang akan meruntuhkan kezaliman Ustaz. Jadi bila surah ini turun di Mekah, ia memberi pujukan kepada Nabi.
memberi pujukan. Jangan cepat-cepat, jangan menghukum orang, teruskan menyampai, keep it up tuan-tuan sekalian. Kongsi, share tentang Quran, dan kalau ada orang tak ikut, kita doakan, jangan kita menghukum. Jangan rancang untuk perkara yang tidak baik sebagaimana ayat 42, kerana merancang perkara tidak baik Allah tahu. Ya, Allah kata apa? Ya'lamu ma taksibu kullu nafsin. Setiap diri Allah tahu apa yang mereka laksanakan, dan orang yang kufur itu akhirnya mendapat tempat yang di mana Allah tahu. Menghujungkan surah Ar-Ra'd ini menarik. Allah cakap apa? Dan orang-orang kafir berkata, engkau wahai Muhammad bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu. Jadi ketika Nabi menyampaikan, kita mengikut Nabi nak sampaikan Ustaz ya. Kita jangan sekadar nak ikut kata orang. Nah, kalau ikut cakap orang, orang akan cakap kamu sepatutnya buat A, buat B, buat C. Tetapi kalau kita ikut panduan ini, cukuplah kafa billah syahidan baini wa bainakum. Cukuplah Allah. Ya, cukuplah Allah dan juga orang-orang yang tahu tentang ilmu kitab, mereka sahajalah ya yang boleh menilai. Tapi yang pentingnya ialah kita kembalikan tawakal kita kepada Allah. Ini akan menyebabkan apa? Kita sentiasa berada di atas jalan kebenaran. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan, iaitu yang pertama, tingkatkan dan kukuhkan takwa untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ke syurga. Yang kedua, kita committed dengan Al-Quran sebagai persediaan balik kampung kita ke syurga, ya, Quran yang bersifat hukman Arabiyyah. Dan yang ketiga, kita ikuti Rasul yang amat praktikal dalam mentaati Allah, ya. Kita taat pada Allah, pada Quran, kita kena ikut Rasul, ya, dan ini penting agar kita diterima amal kita hingga ke syurga. Kita berdoa pada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, hapuskanlah segala salah silap kami, ya Allah, padamkanlah dia, ya Allah, daripada catatan amalan jahat kami, ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, golongkanlah kami bersama orang-orang yang abrar, orang-orang yang berakal, orang-orang yang soleh, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami syurga, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami di hari akhirat syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk terus kami menyampaikan Al-Quran, kami membaca, mengamal isi kandungan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kesabaran kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah ketenangan kepada kami, ya Allah. Jauhlah kami daripada nafsu-nafsu yang mengajak untuk melakukan, menulis, mencatat perkara yang tidak baik, yang boleh diwarisi oleh anak-anak zuriat keturunan kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pasangan-pasangan yang sentiasa membantu kami dalam takwa, ya Allah. Ya Allah, peliharalah kami, ibu bapa kami, zuriat kami, isteri kami, sahabat-sahabat kami, seluruh ahli-ahli, seluruh muslimin dan muslimat. Peliharalah kami semua, ya Allah, dan angkatlah wabak ini dengan segera, ya Allah. Kembalilah kehidupan kepada kami, ya Allah, seperti mana sebelum ini, ya Allah, dan terimalah taubat kami, ya Allah. Ampunkanlah segala salah silap dan dosa-dosa kami ini, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tirmizi membacakan doa sebentar tadi. Moga-moga Allah memimpin kita, ya, dan kita committed bersama Al-Quran, tidak mengikut perasaan, kerana kita tahu bahawa Quran ini hukman Arabiyyah. Ia memberi kebijaksanaan kita membuat keputusan dan juga berhikmah, ya, dan tepat ketika membuat keputusan. Inilah yang kita ingin bina dalam masyarakat kita, berteraskan Quran, bukan mengikut perasaan. Apabila kita ingin gerakkan tabung gerakan Al-Quran, tuan-tuan, sumbangan tuan-tuan inilah yang kita manfaatkan melaksanakan pelbagai program agar kita dapat bina masyarakat yang lebih rasional, yang lebih berteraskan ilmu, bukan berteraskan nafsu, sebagaimana kita belajar daripada surah Ar-Ra'd. Dan kita nak terus berjuang dengan Al-Quran. Kita ambil kesempatan untuk berdoa kepada rakan-rakan kita dan yang sudah mengambil vaksin, ya, moga-moga Allah selamatkan, dan lebih daripada itu
kita sedekahkan, kita doakan keampunan dan juga rahmat kepada salah seorang penggerak al-Quran, iaitu Allahyarham Sukma Wati yang sudah pun dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tuan-tuan tak kenal, ya, beliau adalah penggerak yang di belakang tabir, tetapi ini adalah salah seorang penggerak yang amat berjasa menggerakkan Quran Hour dan membawa kepada Quran Time, telah pun dipanggil oleh Allah. Moga-moga Allah ampuni, Allah rahmati beliau yang kena COVID-19, Ustaz, ya. Jadi kita doa pada Allah, kita bertemu lagi insya-Allah My Quran Time pada malam ini dan hari esok pagi insya-Allah. Moga-moga kita terus beramal, terus membaca, terus memahami Al-Quran ini. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.